Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan pada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Ya, saudara Puan Zamilah Zulaika, juga saudara Muhammad Zainal, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zamari LC, saudara Salahuddin Muhammad Yusof, saudara Sengkang 05, saudara Yauman, saudara Hamzah Abdullah, saudara Afiq Zafiran, Joka Karim, Awang Yusof, saudara Manap Talib. Begitu juga Man Syawal, mengambil berkat, kabar Pak, Waras, Muhammad Khairuddin Kamarudin, saudara Muhammad Taha Mahfuz, Fu Yui, how are you Fu? Mengambil berkat, ya, saudara Muzaffar Shah Musa, Puan Saloma di Pahang. Begitu juga saudara Syahri Ibrahim, saudara Syahrudin, saudara Azhar, saudara Muhammad Zainal, salam perpaduan. Assalamualaikum saudara Muhammad Asri. Muhammad Asri Dir katanya. Ya, saudara, begitu juga dengan saudara terakhir tasbih, Manap Talib, Safri Zuhdi, saudara Ridwan Syukri, saudara Rodi Abu Hasan, Ros Merah. Apa khabar Ros? Begitu juga dengan Yusnita Ismail, saudara Yusuf Sulaiman, saudara Dalmira Bates, apa khabar? Orang Kota Baru Kelantan, Pak Yong, apa khabar? Clement Sipang, apa khabar? Arifin Abdul Halim. Itu juga dengan Fazilah Rozilah dari Pulau Pinang, saudara Ana Yusuf, Marbiah Abdullah, apa khabar Puan? Abdul Aziz Abdul Rahman, Syahrani Salamah. Itu juga dengan Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang di Instagram, saudara Zain, saudara Encik Lazi, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Jangan lupa saya like, share dan subscribe di Facebook, Instagram maupun di TikTok. Ada teman-teman bertanya dengan saya kenapa mereka tak dapat notification. Sebenarnya sekali lagi saya perlu mengingatkan, anda perlu subscribe kerana selepas 30 hari dia hilang. Jadi tak ada subscribe. Bila kalau tak di-subscribe kan, maka tiada notification. Jadi mesti subscribe. Bukan kena bayar pun, tak ada kena bayar saudara. There is no payment. Saudara, ya, saudara Asrul Slowan, Duza, Fazil Yub, Pak Chu dari Melangkap, saudara Nur Zaman, Yusof, saudara Man Omar di TikTok, ya. Hujan lebat, ya. Saudara Puan Salemah di Pahang hujan lebat. Saudara Ram, itu juga saudara Wahid Karim, saudara Azli, saudara Abdul Hamid Yuhasri. Baik saudara, seperti biasa saya memulakan bicara malam ini memberi laporan tentang kedudukan COVID-19. Ya saudara, hari ini tanggal 12 Disember, hari Isnin saudara, hari yang ke-999 hari. Artinya besok genap 1000 hari negara kita dijengah oleh virus corona. Laporan daripada saudara Jamil Idris, daripada saudara Rio agak menggembirakan saya kerana inilah pertama kali setelah sekian lama kita menantikan tidak lagi ribuan, cuma 3 angka. Kerana semalam laporan saya terima daripada saudara Jamil Idris, jangkitan adalah sekitar 867 saja. Kemarin 1315. Mudah-mudahan dia akan terus susut. Dan bagaimanapun, jumlah kumulatifnya sudah pun mencecah 5,10,634 orang. Saudara, bagaimanapun tahniah kepada Kementerian Kesihatan kerana angka mereka yang dapat disembuhkan, dirawat dan disembuhkan adalah berjumlah 4,955,150 orang, saudara. Cuma yang tak sedapnya, 10 kematian dilaporkan semalam. Sebab itu, saudara, walaupun angkanya menurun, tapi masih bahaya kerana angkanya 867. Saudara, berusahalah kita untuk terus mengurangkan. Semoga besok sempena 1000 hari, jangan pula dia melonjak pula, saudara. Dan dari segi laporan tersebut, saya walaupun dia susut, tapi ada peningkatan di 4 buah negeri. Dan susut di 12 negeri. Cuma, saudara, yang angka mengatasi jumlah 100, cuma satu negeri saja. Iaitu di Selangor, jumlah jangkitannya adalah 262 jangkitan. Lain-lain negeri, alhamdulillah, sudah pun berada di bawah 100 jangkitan. Tidak lagi macam 200, 300, 1000 dan sebagainya, saudara. Alhamdulillah, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan
virus corona ini, saudara. Besok 1000 hari. Nak buat macam mana, saudara? Mungkin gamaknya Menteri Wanita datang, jadi virus corona lari lentang pukang. Gamaknya, saudara, sajalah sekadar untuk admit, saudara, ya. Baik, saudara, kita masuk segmen e-commerce. Ini juga penting untuk saudara, untuk berniaga, cari rezeki. COVID-19 dah berkurangan, berusahalah kita cari rezeki sebab ekonomi masih lagi belum mampan. Kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi saudara Al-Azhar di talian 011-330-41241 bagi membolehkan saya untuk mewawarkan produk anda. Al-Azhar berniaga setangi bakur, iaitu seperti kemian bila dibakar, semerbak harumnya satu rumah. Dan juga Azhar memasarkan minyak wangi daripada negara Timur Tengah, negara Arab. Kalau tanya dengan saya, pesanlah minyak wangi Amir Al-Khud, berasaskan kepada kayu garu, pati kayu garu. Sedap, saudara. Bila kita pakai, badan rasa segar. Kadang-kadang wangi-wangian ini menyegarkan badan kita, saudara. Dan kalau anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Kalau teman-teman di Lembah Kelang, bolehlah berhubung dengan saudara Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang kualitinya terjamin dan harganya murah, saudara. Samping itu, jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya mengasyikkan, iaitu popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Mampu beli, mampu rasa, mengasyikkan. Saudara boleh hubungi saudara Nizam 019-435-1203. Dan jangan lupa juga, saudara, kita membantu sahabat kita, saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449 ataupun layari internetnya tokoh jamu kemaman. Malam ini saya nak memberi pencerahan tentang pertama, gambar tak ada, saudara, New Fera, iaitu minyak kelapa dara ataupun virgin coconut oil yang boleh membantu merawat kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, membantu menguatkan gusi melalui proses perkumuran. Ia turut membantu masalah strok, angin ahma, menguatkan tulang, atau kalau anda yang ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, lemah jantung. Boleh juga dijadikan sebagai minyak selusuh untuk ibu yang bakal melahirkan anak. Ia turut merawat ulcer dalam mulut. Boleh diminum dan disapu pada kulit serta rambut. Itu adalah Neofera. Boleh hubungi saudara Zul, toko jamu kemaman 019-917-0449. Saudara Zul juga memasarkan produknya, itu tonik mayang sari. Itu seri lebat. Iaitu merupakan ekstrak daripada buah keras. Tujuannya untuk menghitamkan rambut. Kalau rambut dah putih macam saya ni, habis semua uban, tak bolehlah, saudara. Tapi kalau baru nak tumbuh bunga lalang, bolehlah menggunakan tonik mayang seri lebat. Ini, saudara. Ia melebatkan rambut serta meluruskan rambut. Selalunya rambut ni kadang-kadang kaum wanita, dia runsing kalau rambutnya bercabang dan sebagainya. Gunakanlah tonik mayang seri untuk merawat rambut, memberi nutris pada akar rambut dan menyuburkan rambut. Dia mengandungi aromaterapi, menghilangkan stres dan sesuai untuk seisi family. Sila hubungi saudara Zul di toko jamu kemaman 019-917-0449. Itulah saja, saudara. Seketika saya mewawarkan produk dalam segmen e-commerce. Kalau anda mempunyai produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar. Tak ada masalah. Saya boleh mewawarkan produk anda. Berniagalah, saudara. Sebab berniaga itu 9/10 dari pendapatan perniagaan itu adalah kegemaran dan disukai, dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali daripada orang yang celaka, iaitu orang yang buat keji. Ini adalah Sunan Tirmizi. Pengajarannya, saudara, Allah menganugerahkan sifat kasih sayang kepada sesiapa yang dikehendakinya.
Dan Allah juga akan mencabut sifat kasih sayang daripada seseorang yang melakukan perbuatan keji yang dicela oleh baginda Rasulullah. Perbuatan keji seperti memfitnah, mengumpat dan mencela. Ini semua akan menghilangkan perasaan kasih sayang kepada orang lain dan akan menjadi penyebab kepada perbuatan yang memutuskan hubungan ukhuwah serta silaturahim, saudara. Oleh itu, saudara, pupuklah kasih sayang dalam diri kita terhadap orang lain secara berterusan agar ia menjadi akhlak yang terpuji. Walaupun kita kadang-kala berbeza pandangan, tapi teguhkanlah iman kita, teguhkanlah ukhuwah persahabatan kita, saudara. Saya mohon untuk menjalin persahabatan dengan anda, untuk kita saling menghormat, menghormati dan berada dalam titipan kasih sayang. Baik, saudara. Usai sedikit naluri kehidupan, kita masuk mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Ususukam. Katanya, betapa indahnya iman. Betapa indahnya iman jika dihiasi dengan ilmu. Dan betapa indahnya ilmu jika dihiasi dengan amal. Betapa indahnya amal andai dihiasi dengan kelembutan. Dan tidak ada yang lebih indah daripada ilmu yang berhiaskan ketenangan. Jadi, pokok pangkalnya, saudara, adalah ketenangan. Kita mempunyai ilmu, kita mengetahui banyak perkara, tapi kita harus tenang. Sambil itu, kita harus saling ingat mengingati antara satu sama lain. Sebagaimana saya, sahabat malam, saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar mereka tidak berbelanja wang negara tanpa had. Kerana seandainya mereka berbelanja wang negara tanpa had, maka kita bimbang negara boleh menjadi muflis. Oleh itu, berhati-hatilah. Dan semua perbelanjaan negara itu seharusnya dibawa ke parlimen untuk diluluskan. Jangan bijak-bijak pandai terus berbelanja. Akhirnya, semuanya susah, saudara. Baik, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-8. Saya dah berjanji pada saudara, kita akan membuat countdown, hitungan selama 100 hari. Hari ke-8, Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Ya, saudara, hari ke-8, perjanjian yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau mahu menyantuni dan menangani derita rakyat. Bicara kita, tajuknya adalah ribut masih belum reda. Belum lagi reda rupanya, saudara. Ingatkan dah selesai dah. Dah angkat sumpah, maka dah berjalan kerja terus, rupanya masih belum reda lagi. Tetapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Ini terima kasih Pak Nazil, jauh dari Perlis menghantar kiriman kepada saya. Kata Pak Nazil, pulang sekolah, rehat berteduh, seperti biasa direndang laka. Sudah-sudahlah tuduh-menuduh, khawatir bangsa menanggung duka. Ini khawatir Pak Nazil, kalau kita saling tuduh-menuduh, akhirnya bangsa kita yang akhirnya menanggung kedukaan, saudara. Kata Pak Nazil, maksud laka itulah pokok Melaka. Pulang sekolah, rehat berteduh seperti biasa di rendangan laka. Itu pohon Melaka, saudara. Tambah Pak Nazil lagi, kutip kelapa pagi hari. Berhenti makan di Perdu Teja. Orang lupa padanya diri, sanggup melakukan apa saja. Jadi orang kadang-kadang yang dia memburu jawatan dan sebagainya, dia lupa diri. Dan mereka sanggup melakukan apa saja. Asalkan matlamat mereka tercapai. Itulah, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya harus mengingatkan anda, mereka yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam sebarang channel, TikTok ke, ataupun Instagram, YouTube dan sebagainya, maka saya nak jelaskan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saudara Imas Sarawak Kian, selamat malam, salam dari Sarawak. Itu di TikTok. Datuk D, share the live. Itu juga saudara Idris Ismail, Yang Maya, John Rambo. Kita juga Ramlah, Puan Robiah Husin. Ulas sikit pasal Anwar Musa. Tak apa, sekejap lagi insyaAllah. Nida Shah, saudara Azman Razak, Miskun Abdullah, Syahrudin Salim. Saudara. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, anda harus bertanggungjawab.
Begitu juga seandainya anda menghantar kiriman. Seandainya ia bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, anda juga harus bertanggungjawab sebab saya tak mampu nak memantau. Cuma saya selalu mengingatkan, gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga harmonis, warga cinta damai. Saya harus menjelaskan pencerahan ini adalah pencerahan politik sekadar memberi informasi kepada setiap mereka yang berkesempatan bersama dengan saya dalam live ini, saudara. Andainya saya memberi sebarang komen, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paksinya. We must agree to disagree, saudara. Kalau nak kirim pun boleh, nak bertanya, nak berbual, nak menyanggah dan sebagainya. Tak ada masalah bagi saya, saudara. But, pertama sekali saya harus memberi laporan tentang kedudukan cuaca negara kita yang telah pun dijengah musim monsun dan musim banjir, saudara. Kerana Jabatan Pengaliran dan JPS telah pun mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat di 6 buah negeri. Ini saudara berhati-hati kerana Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN, Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS telah pun mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 24 jam di 6 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Perak, Selangor, Terengganu dan Pahang, saudara. Menurut kenyataannya, maklumkan notis yang dikeluarkan pada jam 3.45 petang tadi dilakukan berdasarkan kepada maklumat ramalan hujan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, MET, ataupun Sistem Southeastern Asia Oceania Flash Flood Guidance System, iaitu SAOFFGS, dan model ramalan banjir JPS, bahawa terdapat risiko banjir kilat di beberapa lokasi di negeri terbabit. Di Pulau Pinang, kawasan berisiko terjejas ialah daerah seberang Perai Selatan. Ia turut melibatkan Nibong Tebal, Mukim 1, Mukim 7, Mukim 11 dan kawasan sekitarnya. Sementara di Negeri Sembilan membabitkan daerah Port Dickson, iaitu di Pekan Lukut, Pekan Jemima, Sirusa, Mukim Jimah dan kawasan sekitarnya. Di Perak, sebanyak 2 daerah dan kawasan sekitarnya dijangka terlibat, iaitu daerah Larut Matang dan Selama, termasuklah Bukit Gantang, Sungai Limau, Pengkalan Au, Jebung dan Asam Kumbang, serta daerah Krian, iaitu di Bagan Serai, Gunung Semanggul, di Beriah, Kuala Kurau dan Parit Bunta. Itu di Perak, saudara. Sementara di Selangor, 4 daerah dan kawasan sekitarnya turut disenaraikan sebagai lokasi berisiko banjir kilat, meliputi daerah Sepang, iaitu Mukim Sepang dan Dengkil, di Kelang, iaitu Pekan Pandamaran, Pekan Kapar dan Kelang, Kuala Langat, iaitu Pekan Jenjarum, Kelanang dan Tanjung 12, serta Petaling, iaitu Mukim Petalin, Pekan Serdang, Pekan Batu Tiga dan di Bandar Shah Alam. Sementara itu, saudara, di Terengganu sebanyak 2 daerah dijangka terlibat dengan banjir kilat ini, iaitu di Marang. Kawasannya adalah Bukit Payung serta kawasan sekitarnya, dan Kuala Terengganu, itu di Cendering, Batu Buruk, Kuala Terengganu serta kawasan sekitarnya. Manakala di Pahang pula melibatkan daerah Kuantan, Bandar Kuantan, Pulau Manis, Kuala Kuantan, Sungai Karang serta kawasan sekitarnya. Jadi kenyataan PRABN ini menyatakan notis kesiapsiagaan itu dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk, terutamanya di kawasan berisiko, untuk berwaspada dengan sebarang kemungkinan berlakunya banjir kilat bagi tempoh tersebut. Ya, saudara? Dan jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di seluruh negara nampaknya melebihi 2,000, iaitu daripada 2,800 mangsa direkodkan. Tapi nampaknya ada penurunan sedikit kepada 2,400 mangsa setakat jam 3 petang tadi. Jumlah mangsa banjir di Terengganu yang dikatakan meningkat ialah 659 orang daripada 168 keluarga. Itu setakat 8 pagi tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara di 5 daerah di seluruh Terengganu. Ia menunjukkan peningkatan berbanding hanya 617 saja daripada 157 keluarga malam tadi. Berdasarkan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, jumlah mangsa di Kemaman kini direkodkan seramai 305 mangsa. Itu di Kemaman, saudara. Mereka kini berada ataupun ditempatkan di 4 PPS
iaitu Sekolah Kebangsaan Kemasik, Dewan Abdul Rahman Limbung, Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kertih dan Balai Raya Padang Kemunting. Jumlah mangsa di Kuala Nerus menunjukkan sedikit penurunan. 216 mangsa dan kini di PPS, di 2 PPS. Saudara. 2 PPS itu di Kuala Terengganu masih dibuka bagi menempatkan 92 mangsa daripada 27 keluarga. Jumlah mangsa banjir di Tungun direkodkan 42 orang, membabitkan 12 keluarga yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Tok Kah dan Dewan Sivit seberang Pintasan. Di Stiu, jumlah mangsa banjir kekal selama 4 orang daripada sebuah keluarga yang dipindahkan ke PPS Balai Raya di Kampung Marang. Dan saudara, berita yang agak menyedihkan, petang tadi seorang kanak-kanak berusia sekitar 3 tahun adalah merupakan korban pertama banjir yang kini sedang melanda di pantai timur. Dan kanak-kanak tersebut dikuatiri mati lemas selepas terjatuh dalam tali air di Kampung Kebur Besar. Saudara, kejadian berlaku ketika mangsa iaitu Muhammad Sufi Ija Sobri, 3 tahun, katanya melihat nak tengok nak main banjir lah saudara, nak tengok melihat air banjir bersama bapanya saudara Sobri Ramli. Begitu juga bersama dengan abangnya Muhammad Syakir Wafiuddin, usia 8 tahun, dan adiknya Muhammad Syafiq Arsyad. Dan dia terjatuh dalam sungai dan dihanyutkan oleh arus deras. Sebab itu saudara, kita berhati-hati, nak main banjir pun boleh, tetapi pastikan ibu bapa mengawal keselamatan anak-anaknya saudara. Di Kuantan, 2 sungai di Pahang, itu di Bera dan Maran, merekodkan bacaan air yang sudah pun melepasi paras bahaya setakat pagi tadi, saudara. Jadi menerusi laman sesawang Jabatan JPS, Sungai Teriang merekodkan bacaan 34.58 meter berbanding 34.5 meter semalam. Manakala Sungai Pahang di Lubuk Paku, Maran merekodkan bacaan 19.22 meter. 4 sungai pula melepasi paras amaran, iaitu Sungai Sarting di Jambatan Padang Gudang di Bera dan Sungai Jempol di Ferda Jengke Maran. Selain itu, Sungai Luit di Kampung Subuh Maran dan Sungai Belat di Seri Damai sini. Jadi 5 lagi sungai melepasi paras waspada, iaitu Sungai Jelai di Kuala Medang di Lipis dan Sungai Tanom di Jabatan Cegah Perah di Lipis. Sungai Semantan di Jabatan Keretapi di Mentakap. Temerloh juga Sungai Kundang di Jambatan Sungai Kundang, Maran dan Sungai Lepar di Jambatan Gelugur. Semua dalam keadaan berwaspada. Jadi anda yang tinggal berhampiran dengan kawasan sungai harus berwaspada. Dan kalau kita ada kawan-kawan, saling ingat-mengingati. Dan sekiranya mereka ditempatkan di kawasan pemindahan sementara, jenguk-jenguklah. Berilah bantuan seadanya kalau kita berkemampuan, saudara. Paling tidak pun samalah kita mendoakan agar kesemua mangsa-mangsa banjir ini dapat dipulihkan segera agar bencana ini tidak berterusan. Itu saya, saudara. Baik. Usai bencana banjir yang menyerang negara kita, saya perlu juga memberi gambaran tentang ekonomi negara. Kerana awal pagi tadi dan sehingga petang tadi, bursa Malaysia ditutup agak rendah. Jadi seiring dengan petunjuk negatif daripada prestasi pasaran serantau, saudara, pada jam 5 petang, petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI jatuh 2.81 mata kepada 1474.38 daripada 1477.19. 1477 itu hari Jumaat lepas. Tapi hari ini ditutup pada 1474. Saham pandu pasaran dibuka rendah 1.58 mata, saudara. Jadi jumlah dagangan berkurangan 2.52 bilion. Saya terpaksa mewawarkan pada saya kedudukan di bursa kerana ini adalah petunjuk kepada ekonomi negara. Kalau pasaran saham masih lagi dalam keadaan menurun dan sebagainya, artinya ekonomi negara kita dalam keadaan yang masih lagi tidak mantap. Begitu juga ringgit kita pada mulanya dulu agaknya nampak begitu memberansangkan. Tapi hari ini ringgit ditutup agak rendah berbanding dengan dolar Amerika. Apabila mata wang Amerika Syarikat meningkat lebih tinggi susulan jangkaan kenaikan kadar faedah oleh beberapa bank pusat. Jam 6 petang tadi,
unit ringgit Malaysia diniagakan pada RM4.41.5 berbanding $1 Amerika. Yang ini paras ini pada penutup hari Jumaat lepas RM4.40. Hari ini RM4.41. Kenapa saya nyatakan ini? Kerana ia juga menyangkut soal pembelian barang-barang yang kita import, barang makanan. Sebab itu berhati-hati saudara. Kerana saya juga mendapati bahawa dunia sudah pun berada di ambang kemelesetan saudara. Kerana tahun 2022 merupakan tahun mencabar berikutan dengan krisis tenaga dan makanan yang semakin meruncing sehingga menaikkan kadar inflasi global dan membawa kepada risiko kemelesetan. Dua krisis global yang kait-mengait itu ditakrifkan sebagai segitiga krisis, iaitu perubahan iklim. Macam negara kita sekarang ni, iklim sudah pun cuaca sejuk 22 darjah Celsius. Tak macam dulu. Negara kita negara khatulistiwa, tapi ada perubahan iklimnya saudara. Dan juga pandemik COVID-19. Alhamdulillah, hari ini COVID-19 dah menurun pada angka 800 lebih. Mudah-mudahan berterusan turunnya saudara. Serta ketidakpastian tentang konflik akibat peperangan Rusia dan Ukraine. Jadi kita harus berdoa supaya peperangan di Ukraine ini segera tamat dan ekonomi dunia kembali rancak. Dapatlah kita sedikit manfaatnya. Kalau tidak nanti saya khawatir kerana ekonomi dunia sudah pun dilaporkan dalam keadaan meleset. Dia macam mana saya katakan, 60 negara bakal terkesan. Saudara, data-data daripada firma penyelidikan Wood Mackenzie menunjukkan itu macam bahagian Rusia memperlihatkan tentang masalah import gas asli, minyak dan sebagainya. Ini juga akan turut mengheret dunia dalam kancah permasalahan. Itulah saudara yang sempat saya laporkan kepada saudara, kedudukan ekonomi dunia yang meleset, kedudukan kewangan negara kita, bagaimana pasaran saham kita dan juga kedudukan cuaca yang masih lagi dalam keadaan berhati-hati saudara. Baik saudara. Hari ini sebagaimana saya katakan adalah hari ke-8 Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menangani derita rakyat. Cuma ini saya kalau tak betul saya kena tak betul. Nampak gayanya beberapa orang menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kabinet, mereka sepatutnya lebih berhati-hatilah kalau nak buat kenyataan ataupun berhadapan dengan media. Sebab apa yang berlaku, sebab kita lihat saudara, Menteri Komunikasi dan Digital, waktu beliau berhadapan dengan media, wartawan dan sebagainya, waktu yang sama juga angkat telefon. Sepatutnya itu bukanlah satu cara waktu berbicara dengan media. Nampak gayanya perlulah ditegur. Saya rasa saya bersimpati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka inilah menteri-menteri yang muda. Malahan ada juga yang tua, tapi kadang-kadang bila mereka memulakan kenyataan, kenyataan-kenyataan itu selalunya nampaknya tidak menyenangkan pada warga kita. Saudara, jadi nampak gayanya Pak Syekh kena perbetulkan balik mereka ni. Sebagaimana Abang Mat. Abang Mat sekarang ni sayur dah naik ni. Macam mana Abang Mat? Rakyat terkesan. Harga sayur sudah pun naik lebih sekali ganda. Begitu juga macam di Melaka Abang Mat. Itu charge untuk penyembelihan ayam di Melaka naik 60% bagi setiap kilogram. Jadi sekarang ni peniaga juga bingung kerana kekurangan bekalan telur. Ayam masih berlarutan. Dan mereka juga tak tahu bagaimana puncanya. Dan hari ini dalam keadaan laut bergelora, ikan pula menghadapi krisis. Jangan pula nanti buat perangaian dulu, kira ikan di laut pula. Jangan. Saya harap Abang Mat, silalah tangani makanan. Kerana kita bimbang, saudara. Kita bimbang dalam keadaan hari ini. Cuaca yang tak menentu, harga barang naik. Datuk Salihuddin Ayub juga perlu berganding tangan Presiden dengan timbalan Presiden daripada Parti Amanah untuk menangani derita rakyat, saudara. Sebab saya dapat laporan di Pulau Pinang, saudara. Rupanya di Pulau Pinang, harga tomato, harga bayam pun. Harga bayam naik.
Jadi begitu juga beberapa jenis sayur-sayuran. Kenaikannya antara 10 hingga 20%. Seperti mana di pasar Taman Tun Sadun dan pasar Awam Bayan Baru. Harga tomato dijual pada harga RM6 hingga RM9 sekilogram. Begitu juga harga bayam antara RM7 ke RM10. Ya saudara. Dan timun mencecah kepada RM5 sekilo. Tinggi itu. Sayur-sayur lain seperti kacang panjang dijual pada harga RM7 hingga RM11 sekilo. Kacang benli RM10, terung panjang RM9. Sementara itu, menurut seorang pelanggan, Puan Rahmah Husin, dia terkejut apabila terpaksa membayar RM8 untuk seikat kecil bayam, 6 batang benli, sebiji buah tomato dan 5 biji cili besar. Artinya harga sayur meningkat. Sayur ni barang yang ada di dalam negara kita. Mamat, tolong tengok di Pulau Pinang. Tak ada lagi dah. Fight elephant ni tak ada sayur yang berterabur pula saya. Dan dalam keadaan begini, harga ikan juga meningkat. Hasil laut seperti ikan biji nangka, bawal hitam mencecah RM26 sekilo. Selain itu, cencaru antara RM11 dan sotong RM26 bagi sekilo. Jadi, kepada Menteri Pertanian, Abang Mat Sabu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna, saudara Sarudin Ayub, berusahalah. Jangan pula keluar kenyataan macam mana isu telur. Berbalah pula dengan Tokay Maidin. Sepatutnya, sebab saya katakan, menteri-menteri ini kena belajar jugalah bagaimana nak bertutur dengan media. Biarlah ada logikanya dan tidak diketawakan oleh rakyat. Ini paling penting. Sebagaimana saya lihat hari ini, tiba-tiba pula Menteri Kesihatan Dr. Zaliha. Dia buat kenyataan memanglah baik. Rakyat nak tahu dasar Kementerian Kesihatan ni nak buat apa. Bagaimana hospital, apakah akan dibangunkan semula, klinik satu Malaysia, para doktor yang dijanjikan. Dasar. Menteri ni dikri sebagai menteri membuat dasar. Bukan cerita hari ini tiba-tiba cerita tentang nak bagi pada diletakkan di tandas-tandas wanita Kementerian Kesihatan, iaitu lampin wanita. Ini masalah hal sebenarnya. Ini bukan masalah dasar. Betul, beliau berusaha untuk inisiatif supaya warga wanita ini sentiasa menggunakan produk yang berkualiti dan menjaga kesihatan. Tapi nanti saya bimbang akan menjadi mainan rakyat. Yang kita nak tahu bagaimana ubat Panadol, apakah masih ada di pasaran? Apakah terkawal harganya? Begitu juga ubat-ubat yang lain. Cerita tentang kawalan lampin haid ni, macam mana kawan saya dia hantar kiriman saya, saudara Ibrahim. Dia kata, untunglah orang wanita di Kementerian Kesihatan dapat tuala haid percuma. Macam mana pula kalau yang monopos katanya. Jadi ini jadi mainan. Orang lelaki macam mana? Yang kita nak tahu apakah dasar Kementerian Kesihatan dalam menangani permasalahan ataupun derita rakyat. Pertama sekali untuk mendapat rawatan di klinik-klinik. Jangan masih lagi tinggi. Wanita yang nak bersalin. Kementerian Kesihatan, klinik kerajaan macam mana? Perlu di-upgradekan dan sebagainya. Ini yang kita nak. Ya doktor? Saya haraplah Dr. Zaliha, kita menantikan, kita faham. Saya memahami bahawa beliau masih lagi dalam proses pembelajaran. Tapi bila nak buat pengumuman sesuatu tu, jangan sampai diketawakan oleh rakyat. Sebab itu saya katakan, kita bagi tempoh 100 hari. Hari ini hari ke-8. Harapnya permasalahan-permasalahan ini dapat diatasi. Dan Pak Syekh kena cari satu orang lah nampak gayanya. Bagi tahu pada menteri-menteri ni macam mana nak buat salah satu polisi. Saya melihat sekarang nampaknya menteri yang dilantik daripada parti DAP mereka jauh ke depan. Contohnya Hana Riyuh. Hana Riyuh dia mengutarakan persoalan bagaimana belia kita yang terjebak dalam masalah ini kewangan ekonomi negara yang menjadi muflis. Dan beliau sedang mengkaji bagaimana undang-undang muflis ini dapat diangkat supaya tidak ramai lagi anak-anak muda kita ni menjadi warga yang muflis. Ini pandangan seorang menteri. Cuma saya tengok Adli pula lain lagi. Tak adalah bila dia kata ini nak mengelakkan rasuah dalam bidang sukan. Bidang sukan rasuah apa benda yang ada? Ini pun perlu dikaji juga. Saya nampak
jauh ke depan antara macam Hanayo, macam Anthony Loke. Beliau menyatakan dasar kerajaan hari ini, penerbangan yang datang ke negara kita ni perlulah dikendalikan dalam tempoh 1 jam. Untuk memastikan penerbangan masuk ke negara kita ni lebih mudah dan sebagainya. Dan beliau sendiri meninjau bagaimana kedudukan waktu hari ataupun waktu warga kota bekerja, waktu padat. Dia sendiri tengok sistem MRT, sistem LRT. Bagi saya ini sepatutnya. Dan mereka saya nampak ke depan. Ini jadi saya haraplah adik-adik kita yang bergelar menteri, yang baru menjadi menteri. Kena ingat, anda sebagai menteri, anda harus membuat pengumuman yang menceriakan rakyat. Bukan ditertawakan oleh rakyat. Ini pandangan saya lah. Supaya menteri-menteri, saya nampaklah menteri daripada DAP agak ke hadapan. Dan saya harap menteri-menteri daripada UMNO tidaklah membuat kenyataan yang boleh dianggapkan macam budak-budak. Tapi Alhamdulillah setakat ini Presiden UMNO menyatakan bahawa beliau akan berusaha untuk memastikan warga desa ini diberi pembelaan. Ini penting. Begitu juga macam kata Tok Mat, kesiapsiagaan tentera mesti dipertahankan. Dan ini keadaan saya lihat kadang-kadang ada pengalaman. Pengalaman itu mengajar mereka untuk membuat kenyataan-kenyataan media yang tidak akan ditertawakan oleh rakyat. Ya Pak Syekh, sebab kita nak menangani derita rakyat ni. Dan tiba-tiba hari ini saya tengok, saya haraplah perlu ada kajian. Macam mana saya tengok ada satu laporan daripada Selayang Pandang. Iaitu media sosial Selayang Pandang, saya terkejut. Itu menggambarkan bagaimana misteri seorang kanak-kanak. Dia sedang bergambar dengan wang berjuta-juta dalam bilik dia. Jadi sekaya suruh lah rakyat kita ni. Gamaknya, tapi persoalannya siapakah anak kecil itu? Anak siapa? Kerana wang jutaan ringgit hanya dibawa dalam beg pakaian dan beg plastik. Bukan kecil nilainya. Kata Selayang Pandang. Iaitu not-not dari nilai RM100 dan RM50. Gambar seorang kanak-kanak perempuan bersama wang yang dianggarkan jutaan ringgit di dalam sebuah bilik hotel. Menggegarkan pengguna media sosial hari ini. Itu mengikut sumber, gambar itu diambil di Ibu Negara Kuala Lumpur. Ini juga perlulah disiasat. Apakah kalau duduk kat hotel ni, apakah wang baki daripada pilihan raya dulu? Saya tak tahulah. Itu pendedahan ni perlu juga dilihat, saudara. Okey? Itu tentang kedudukan ekonomi, kedudukan pak-pak menteri kita, adik-adik menteri kita. Belajarlah untuk membuat kenyataan yang baik supaya rakyat rasa lega dalam keadaan sukar ini. Ekonomi dunia sudah pun mula meleset, saudara. Jangan kita berbalah. Sebab itu saya melihat bahawa hari ini 12 bulan, seminggu lagi. Seminggu lagi, Parlimen ataupun Dewan Rakyat akan bersidang selama 2 hari. Itu bermula daripada 19 dan 20 Disember. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi kekal dengan hasratnya untuk menguji keabsahannya pada hari tersebut. Walaupun kita tahu adanya perkumpulan baju hitam, masih lagi mereka mahu berusaha untuk menjatuhkan kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jatuh kerajaan tak betul tu. Dan nampaknya masih lagi ada ujian keabsahan. Kerana dalam PRU 15 tidak ada satu gabungan pun parti politik yang mampu membentuk kerajaan. Jadi kerajaan yang ada hari ini terbentuk hasil daripada titah perkenan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Saya dengar juga ada kawan-kawan kita dalam media sosial seperti Raja Petra Kamarudin mempertikaikan keabsahan. Jadi sesuailah agar Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa usul keabsahan ataupun legitimacy beliau sebagai Perdana Menteri, bawa ke Parlimen, kiralah berapa ramai menyokong beliau. Saudara, kerana sekarang ni kita juga nak melihat berapa ramai di kalangan ahli Parlimen itu yang still pada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kerana kerajaan hari ini, saudara jangan lupa, ini adalah saranan daripada Tuanku. Kalau mereka juga terjebak dengan apa yang dilakukan oleh kumpulan baju hitam, mereka saya rasakan sebagai satu orang yang derhaka. Itu keadaannya, saudara.
Saya tidak berhasrat untuk mengulas kronologi event tentang penubuhan kerajaan ini. Mungkin besok saya kalau ada waktu saya ulas. Kerana yang saya paling sekarang ini adalah tentang kedudukan ahli parlimen daripada Gabungan Rakyat Sabah. Kerana 4 ahli parlimen Gabungan Rakyat Sabah sudah ada pertikaian. Sama ada dia ni kekal sebagai ahli parlimen ataupun terpaksa diadakan pilihan raya semula. Ini menggegarkan keadaan sekarang ni, saudara. Sebab terdapat 4 orang ahli parlimen ini yang dikatakan, ada yang pihak mengatakan bahawa mereka hilang kerusi kerana melompat. Jadi bagaimanapun, menurut Peguam Undang-Undang Perlembagaan Datuk Tengku Fuad Tengku Ahmad, keempat-empat ahli parlimen terlibat yang meninggalkan Parti Pribumi Bersatu tidak akan kehilangan kerusi yang dimenangi. Saudara, kerana ini bagi menjawab kenyataan bekas ahli parlimen penampang, Datuk Darrell King. Kerana Darrell King, dia kata bahawa 4 orang ni hilanglah kedudukan kerusi mereka sebagai ahli parlimen. Kerana mereka bertanding sebagai calon JRS. Mereka bukan bertanding sebagai ahli bersatu. Parti Bersatu di Sabah dah ruyup dah. Tinggal Ronald Kaindi seorang saja. Jadi kerana menurut pakar undang-undang perlembagaan tersebut, dia kata tiada pelanggaran di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Sebelum itu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin pula dalam kenyataannya hal lalu berkata kedudukan 4 ahli parlimen bersatu yang bertanding menggunakan logo JRS dalam PRU akan ditentukan berdasarkan undang-undang anti lompat. Malah dia tak puas hati. 4 ahli parlimen sebab terbabit ialah Khairul Firdaus Akbar Khan. Itu daripada Parlimen Batu Sapi. Datuk Mat Bali Musah, ahli Parlimen Sepitang. Datuk Armizan Muhammad Ali, Papar. Dan Datuk Jonathan Yassin daripada Ranau. Jadi dalam perkembangan sama, Tengku Fuad berkata, keputusan 15 ahli Dewan Undangan Negeri, Parti Bumi Bersatu, meninggalkan parti dan menjadi ahli JRS secara automatik, ia tidak memberi kesan kepada kedudukan Datuk Seri Haji Jiji sebagai Ketua Menteri Sabah. Ini kerana kerjasama JRS dan Barisan Nasional kekal dengan 46 ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi 3 adun Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM dan seorang adun bebas kekal menyokong kerajaan JRS. Itu di Sabah, saudara. Bagaimanapun saya melihat langkah ahli bersatu Sabah meninggalkan parti ini adalah merupakan satu langkah nak menguji undang-undang anti lompat di parlimen. Jadi kerana Parti Bersatu Sabah mempunyai 5 ahli parlimen. 4 bertanding di bawah tiket JRS. Sementara seorang lagi itu Ronald Kaindi, dia bertanding dia menggunakan tiket Perikatan Nasional. Ini sedang diuji. Apakah Ronald Kaindi tak keluar? Dia masih kekal dengan Parti Bersatu, tapi 4 orang ini. Ini yang menjadi pertikaiannya. Sebab itu kata Datuk Azalina Osman apabila ditemu oleh para wartawan, beliau selaku Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Azalina Osman, dia pun tak nak komen. Dia kata dia menunggu laporan resmi dan pandangan perundangan dari pejabat Peguam Negara. Jadi saudara, kadang-kadang Menteri daripada UMNO ni dia mantap. Dia kata dia tak boleh buat komen sekarang. Dia kena tunggu pandangan daripada Peguam Negara berhubung kedudukan 4 ahli parlimen dari Bersatu yang bertanding atas tiket gabungan. Jadi dalam keadaan sekarang ni bahawa ahli parlimen dari Bersatu tu yang bertanding atas tiket JRS juga terdapat seorang di Malam Menteri rasanya. Ini keabsahan beliau akan dijadikan permasalahan kalau terpaksa diadakan pilihan raya semula. Terpulanglah saudara. Baik saudara, itu kedudukan di Sabah. Sama-sama kita tunggu, masih lagi belum ada, masih lagi dindong. Orang ni kata begitu, bekas Menteri Undang-Undang, Datuk Wan Junaidi, mula-mula dia kata tak sah, kerana ada pilihan raya semula, tapi petang tadi boleh pula. Itu jadi, ini keadaannya yang kita melihat masih lagi berterusan. Tak selesai lagi rupanya saudara. Dan sekarang ini kita beralih di peringkat negara kita ini tentang kedudukan parti NGO Muafakat Nasional. Saya melihat bahawa kenyataan Tan Sri Anwar Musa tu mula-mula sedaplah, dia kata tak sampai pun dalam tempoh 3 jam 10,000 menyertai gagasan Muafakat Nasional. Tak apalah.
Teruskanlah berusaha Tan Sri. Cuma bila dia katakan dia bukanlah orang yang menubuhkan Parti Muafakat Nasional ataupun NGO Muafakat Nasional. Jadi saya kata macam mana yang ada yang tersiar daripada pendaftar syarikat yang mendaftar nama siap nama Tan Sri, nama siap jawatan kuasanya, nama Budiman ada di situ. Apakah itu bukan menandakan beliau mendaftar dan menubuhkan Muafakat Nasional? Itu keadaannya. Saya merasakan rasa pelik lah. Sekarang ni bila orang pertikaikan kenapa Muafakat Nasional diwujudkan di saat waktu itu. Bila timbalan Presiden PAS bagi tahu bahawa Parti Muafakat Nasional tak boleh ditubuhkan kerana ada orang telah pun menubuhkan parti tersebut. Apakah dalam keadaan begini, sekali lagi Tan Sri Anwar Musa tergigit lidah. Itu keadaannya. Terpulang. Tapi bagi kita apa pun, saya rasalah macam malam tadi Saudara Datuk Lokman menyatakan bahawa Muafakat Nasional yang diwujudkan oleh Tan Sri Anwar Musa itu bukanlah daripada Muafakat Nasional sebagaimana yang dijalinkan antara UMNO dengan PAS. Itu bukan, saudara. Jadi terus faham. Tak apalah nak masuk, siapa nak menyertailah. Tak ada masalah pada kita. Saudara, ini keadaan perlu dijelaskan. Kerana nampak gayanya sudah jauh melangkaui batas. Bila kita tengok satu persatu. Cuma dalam keadaan begini, saya nak berpesan kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Ini kita bercakap tentang UMNO ni, saudara. Cukup-cukuplah berlapang dada. Rakyat sedang menanti ni. Kerana tak perlu lagi lah nak bersimpati apa semua. Bagi mereka yang dilihat bertentangan tindakannya dengan disiplin parti, perlulah diambil tindakan. Sekarang ni ambil tindakan pada Tan Sri Anwar Musa, Ketua Wanita Maran dan Ketua Wanita Arau. Tapi ada lagi 5 orang tu. Bagaimana? Rakyat dah menanti ni. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Orang macam Syamuddin Tun Hussein On yang disebut oleh Tuan Haji Hadi Awang. Dia kata orang yang membawa tentang isu tentang 10 orang ahli parlimen yang telah pun menandatangani akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin itu adalah Syamuddin Tun Hussein On. Ini perlulah segera disiasat dan diambil tindakan jika ia benar. Tak boleh lagi dah kita menyimpan. Ini bagi saya bukan lagi kita menyimpan musang bulu ayam. Bagi saya menyimpan beruk-beruk yang sedang memegang bunga. Habis kuntum-kuntum bunga itu dikoyak kabaknya. Itu keadaan. Begitu juga dengan Khairi Jamaluddin. Yang terang-terang semua orang tengok dan tular dalam media sosial. Bila dia jadi wakil bagi calon, dia menyerang parti sendiri. Ini perlu ambil tindakan. Begitu juga dengan mantan Ketua Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar. Yang menyerang dalam beberapa siri ceramah. Dan saya dipahamkan kabarnya, ada pula tajaan disyaki. Disyaki menaja calon bebas. Kerana calon bebas yang bertanding menentang Puan Habibah itu adalah bekas pegawainya sendiri. Apakah ini merupakan satu tajaan oleh beliau? Jadi keadaan begini jangan dibiarkan berterusanlah. Sebab kita nak move ke depan. Kita mau maju ke hadapan dan orang yang khianat pada parti ini perlu kita singkirkan. Bersihkan parti ini supaya kita dapat bergerak laju. Kalau tidak ada sekat-sekat. Sebab itu saya katakan, ada pula orang mengatakan, kononnya, ini dia mengatakan, kononnya Presiden UMNO ni. Ini kesan bila adanya dalang-dalang, bila adanya orang pengkhianat dalam parti ini, yang menuduh, kononnya bahawa Presiden UMNO pernah mengugut Datuk Ismail Sabri. Apakah UMNO ini tiada perlembagaan? Sehingga kan Presiden boleh menyingkirkan naik Presiden sewenang-wenangnya. Ini keadaan saudara sebab ada tuduhan. Sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Presiden waktu itu adalah supaya Datuk Seri Ismail Sabri sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri menyegerakan pilihan raya. Tak mahu akhirnya kita guyup semuanya. Saudara, wujud sebagai pemimpin hari ini sibuk melobi. Mereka sedang berusaha untuk menguasai UMNO dengan pendekatan yang tidak beretika.
UMNO ini, saudara, kita nak menjelang 19 hari bulan. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mengumpulkan usul undi kepercayaan. Perlulah UMNO ini dilihat mantap. Kalau ahli-ahli parlimen yang tidak bersama dengan kita, tak ada masalah. Kenal pasti. Jadi mereka okeylah singkirkan berapa orang pun. Daripada 10 orang tu berapa orang sebenarnya yang memang tak mahu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketepikan. Saya melihat kalau 10 orang pun tidak menjejaskan. Kerana hari ini, Parti Peribumi Bersatu atau Perikatan Nasional pun tengah dalam keadaan yang tunggal langgang di Sabah. Tak ada masalah. Tapi kumpulan yang di bawah pimpinan Datuk Seri Abang Johari nampaknya mantap di Sarawak. Kalaupun tinggal 10 orang pun daripada UMNO bersama dengan Tan Sri Abang Johari, rasanya tidak ada masalah soal keabsahan ini. Tetapi mesti dibersihkan UMNO ini. Supaya kita tak mahu lagi adanya orang keliling kelalang yang matlamat lain tak ada. Nak mengadu dombakan dalam parti. Yang mereka sebenarnya, saya melihat, terus terang saya katakan, mereka ada dendam kepada Presiden UMNO. Kerana menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka juga ada dendam. Macam mana dendam Dr. Mahathir dan Tasimuddin. Kerana mereka tidak berjaya untuk menghapuskan UMNO. Matlamat mereka mahu menghancurkan UMNO supaya ahli-ahli UMNO ini menyertai Parti Peribumi Bersatu. Ini telah tergendala dan tak terjadi. Atas ketegasan Presiden. Tapi Presiden kali ini kena lebih tegas lagi. Itu permintaan kita. Dan sekarang ni, wujud Muafakat Nasional. Yang dulu kita wawarkan sebagai pilihan terbaik. Kalau ahli-ahli nak masuk Muafakat Nasional, sebagai NGO tak ada masalah. Macam saya katakan semalam. Apa halnya orang di luar UMNO? Kita harus kena pasti macam Tan Sri Anwar Musa. Dia hari ini bukan lagi ahli UMNO. Jadi bila nak berjumpa dengan 123 orang, ketua cawangan, kabarnya. Kata-katanya ada nak berjumpa. Untuk apa dilayan? Perlu apa lagi? Biarlah kan dia dengan dunianya. Dan begitu juga dengan orang macam Isyamuddin, orang macam Khairi. Bagi saya tak ada keperluan lagi dah. Kita harus move on. Jadi Datuk Seri Presiden mesti tegas. Cukup-cukuplah belapang dadanya. Kerana mereka ni, saya lihatlah sepanjang 3 bulan yang dulu, tak ada kerja lain asyik menyerang Presiden. Macam mana saya katakanlah, parti-parti lain tak buat begitu. Tidak ada mana-mana parti yang ada yang menuntut agar Presiden partinya berundur. Bila parti itu mengalami masalah kekalahan, ini tidak. Tak habis-habis. Nak kata kes mahkamah, bersepah juga lagi Presiden parti yang ada mahkamah. Nak dikatakan tentang kekalahan, berapa banyak parti yang mengalami kekalahan. Tak ada pula pimpinan dalaman. Bukan ahli akar umbi ni. Datuk Seri Presiden, tolong dengar. Saya kadang-kadang jeran lah orang kata. Kalau berlapang dada, nanti ahli peringkat akar umbi marah. Sampai bila nak buat begini? Sampai bila nak membiarkan musang berbulu ayam? Segala bangkai-bangkai tikus dalam kolam tu. Memang busuk UMNO ni. Sepatutnya orang macam ni kita singkirkan. Cukuplah. Letih dah kita nak bercakap soal ni. Sebab kita ada agenda di hadapan. Agenda perjuangan bangsa. Dalam saat kita bersama dengan Pakatan Harapan ini, kita boleh membina satu kekuatan baru. Dalam ikatan yang baru. Saya yakin saya, kalaulah untuk pilihan raya akan datang, kekal perpaduan antara UMNO dengan Pakatan Harapan ini, rasanya tak ada masalah untuk kita mencapai kemenangan yang jauh lebih besar. Dan setiap dasar-dasar kerajaan yang mahu diutarakan, pasti dapat terlaksana apabila kita mempunyai kestabilan politik. Tentulah pelabur-pelabur yakin kerana suasana hari ini auranya sudah kembali sebagai masa dulu. Jadi bagi saya lah, orang-orang yang mahu mencoret wajah-wajah huduh terhadap Presiden UMNO ini, orang ini perlu disingkirkan. Mereka tidak akan pernah berterima kasih Datuk Seri Presiden. Percayalah. Jangan lupa waktu kita kalah 2018, siapa yang bawa ahli UMNO masuk dalam PBM? Siapa yang bertemu dengan Azmin Ali untuk mewujudkan langkah Sheraton? Sudahlah. Kalau di kalangan ahli-ahli parlimen yang dimenangi oleh UMNO,
Mereka nak melompat sekarang ni, biarkan mereka melompat. Saya tengok juga kenyataan Tan Sri Muhyiddin, kenyataan daripada Ketua Armada, bahawa mereka kecewa di Sabah apabila berlakunya lompatan. Ahli-ahli parlimen meninggalkan parti mereka, macam saya katakan semalam. Inilah takdir, inilah kifarah yang perlu anda alami. Sebab kepedihan itu telah kami alami dulu. Jangan lupa, sekarang ni segala-galanya sudah menunjukkan bahawa kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, pasti buruk jugalah yang akan kamu alami. Dulu, masa ahli UMNO masuk menyertai PBM, seronok, bertepuk tangan mereka kerana mendapat kuasa. Hari ini, marah pula, tak mengenang budi. Kamilah yang betul-betul lumus memenangkan ahli-ahli parlimen sebut untuk bergelar sebagai ahli parlimen. Kami di peringkat akar umbi lebih teruk daripada itu. Anda mungkin menggunakan wang, tapi kami yang bekerja habis-habisan. Jadi sudah-sudahlah. Kepada teman-teman di peringkat akar umbi, sama ada anda sebagai ketua cawangan, anda jawatankuasa cawangan, anda ketua pemuda cawangan, anda jawatankuasa pemuda cawangan, anda ketua puteri cawangan, anda ketua wanita cawangan, sudah-sudahlah kita untuk bersetuju dengan orang yang nak menghancurkan parti kita. Ikut toe to the line apa yang ditetapkan oleh Presiden melalui persidangan mesyuarat Majlis Tinggi. Presiden tak keluar kenyataan tanpa dia berunding atau berbincang dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Toe to the line. Jangan macam setengah 2-3 orang ketua wanita tu marah. Saya difahamkan ada ketua wanita marah kerana ketua wanita UMNO Malaysia tidak dilantik sebagai menteri. Saya nak jelaskan, ini bukan kuasa Presiden. Ini kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pun tak tahu. Betul Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pelantikan itu mengikut cadangan daripada ketua-ketua parti. Tetapi, itu juga ditentukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia mempunyai kuasa sepenuhnya. Kena ingat, kena sedar. Parti kita parti yang kalah. Kita hanya sekadar bersekutu. Menyantuni saranan agung untuk membentuk kerajaan. Kita dengan 30 kursi saja. Banyak mana? Tiba-tiba ketua wanita marah bahawa Datuk Seri Zahid tak peka, tak memperjuangkan seorang wanita. Nak perjuang macam mana? Kalau dari segi kota wanita tu ada pada Parti Keadilan, ada dalam parti DAP, kita menumpang. Sedarlah diri sebagai orang penumpang. Jangan kita nak tunjuk bahawa kita ni masih berkuasa. Saya nak harapkan pada ahli-ahli parlimen daripada UMNO khususnya, jangan kecewa. Sebab jumlah kita yang tewas banyak. Cuma 30 kursi. UMNO sendiri cuma ada 26 kursi. Nak demand apa pun. Nak tuntut apa? Kesilapan ini kerana anda. Kerana anda berbalah dengan pimpinan. Kerana anda mencoretkan wajah-wajah hitam pada pimpinan UMNO. Tangan yang anda lakukan. Saudara, orang tua takut pemimpin UMNO bertanding presiden. Tak. Kita tidak takut. Cuma dalam keadaan sekarang ni, saya melihat nak bertanding lah. Macam kata Datuk Seri Presiden. Siapa nak bertanding, lepas ni bertanding, lawan. Cuma kita mahu melakukan pembersihan daripada UMNO. Saya nak bagi tahu pada teman-teman daripada Keadilan, kalau UMNO tak bersih, ini juga akan menggugat kestabilan politik Pakatan Harapan. Kena ingat. Sebab Pakatan Harapan juga bukanlah sebuah parti dominan yang boleh membentuk kerajaan tanpa kerjasama dengan parti-parti lain. Ini perlu disedari. Cuma saya nak berpesan pada ahli warga UMNO sendiri, khususnya warga pimpinan wanita, tak payahlah nak merintih. Berusahalah masa akan datang untuk kita menang lebih banyak. Kalau kita menang lebih banyak, bolehlah nak demand. Itu keadaannya. Saudara, jadi bagi orang nak kata Presiden UMNO, Zahid dan orangnya pasti ruyuk. Saya rasa tak adalah. Saya minta saudara bermuhasabah dirilah. Saya rasalah keyakinan saya. Ahli UMNO peringkat akar umbi sudah matang. Kadang-kadang kita cuba nak mencorakkan dalam media sosial. Ada orang pengikut pada orang yang tersingkir, yang dipecat. Ramai ni bukan saya tak tahu. Ramai juga yang berada dalam media sosial. Mereka tunggu siaran saya ini. Mereka akan masuk, mulalah menyerang Presiden. Tak apalah, buatlah. Tak ada masalah. InsyaAllah. Kebenaran itu, selalu yang saya katakan, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya.
Yang penting sekarang ni, sebagai warga UMNO, kita kena ikhlas. Kita perlu ikhlas dalam perjuangan kita. Jangan meletakkan kepentingan diri. Letakkan kepentingan parti mengatasi segala-galanya. Kita jumpa lagi malam esok. Kita tengok pula hari ke-9 apa perkembangan dengan terhadap kerajaan yang mahu menangani derita rakyat. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.